Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Esok 19 November 2022 merupakan hari pengundian bagi PRU ke-15. Baiklah, untuk hari ini marilah kita lihat apakah tawaran reformasi pendidikan yang akan dibawa oleh Pakatan Harapan sekiranya mereka berjaya mengambil alih kerajaan persekutuan nanti. Pandemik COVID-19 yang lalu telah mendedahkan kelemahan sistem pendidikan nasional. Paling ketara, jurang antara kelas telah menyebabkan peluang pendidikan tidak setara ketika sekolah ditutup semasa PKP. Pasca pandemik, fokus reformasi pendidikan adalah untuk merapatkan jurang pendidikan ini, meningkatkan kualiti dan memastikan kebajikan guru. Yang inilah yang menjadi teras utama serta nadi kepada reformasi. Dan ia juga bertujuan untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai kesinambungan kepada peluang masa depan yang lebih cerah untuk semua anak Malaysia. Jadi saya ingin garapkan 5 agenda utama yang sempat saya bincang untuk sesi yang terhad ini. Yang pertama, sarapan percuma. UNICEF menganggarkan masalah nutrisi dalam kalangan kanak-kanak meningkat 2 kali ganda ketika pandemik COVID-19. Pakatan Harapan komited untuk menambah peruntukan program sarapan percuma yang sedia ada bagi golongan yang memerlukan, dan ini amat penting kepada lebih 500,000 penerima iaitu murid sekolah supaya mereka dibekalkan dengan nutrisi yang diperlukan ketika memulakan sesi persekolahan setiap hari sepanjang tahun. Kita akan menambah baikkan program sarapan ini, sarapan untuk murid-murid sekolah. Yang kedua, memulihkan jurang pembelajaran lost generation. Untuk memulihkan jurang pembelajaran kerana penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19, belanjawan khas akan diperuntukkan untuk menilai tahap kemampuan 3M, membaca, menulis dan mengira pelajar-pelajar di seluruh negara. Dan dalam masa yang sama, untuk memastikan golongan yang tertinggal, terutama mereka dari latar belakang pendalam miskin dan tinggal di pendalaman, yang dikategorikan dalam lost generation ini, supaya tidak terus tercicir. Satu allowance khas akan diperuntukkan sebagai sokongan tambahan kepada para guru untuk menjalankan pelan pemulihan, pelan intervensi yang sesuai dan efektif agar kadar keciciran ini dapat diturunkan dan masalah jurang pembelajaran lost generation ini dapat kita perbaiki secara holistik. Yang ketiga, mengurang dan menambah baik sekolah daif di seluruh negara. Jadi jurang infrastruktur di antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak agak ketara. Jadi bermakna jurang pendidikan tidak pernah menjadi keutamaan walaupun Malaysia merdeka lebih 60 tahun yang lalu. Jadi untuk memastikan pendidikan berkualiti dapat diberikan kepada semua anak Malaysia, termasuk anak-anak di Sabah dan Sarawak, pembaikan sekolah daif akan menjadi salah satu teras reformasi pendidikan yang termasuklah meningkatkan perbelanjaan pembinaan bangunan baru melalui pembinaan secara sistem modular dan IBS, serta penyelenggaraan bangunan sekolah yang lebih efisien dengan kadar yang segera. Dan ini kita akan buat melalui pemilihan kontraktor secara telus dan integriti. Yang keempat, tiada kompromi, meringankan beban guru. Jadi untuk memastikan kualiti pendidikan dapat disampaikan di dalam kelas dengan cemerlang, keutamaan harus dimulakan dengan membina persekitaran yang menyokong bukan sahaja kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid, tetapi kepada para guru. Guru tidak boleh lagi dibebani dengan birokrasi yang melampau untuk memastikan mereka kembali fokus kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi untuk jangka masa pendek, pertindahan prosedur, pelaporan dan juga barang-barang online yang sedia ada akan diperkemaskan dan dimasukkan mengikut kesesuaian. Jadi bagi jangka masa yang panjang pula, peruntukan yang mencukupi akan dipertimbangkan untuk melantik pembantu pengajar yang sesuai untuk membantu para guru melaksanakan tugas pentadbiran supaya para guru lebih terfokus kepada PDP dalam kelas. Dan yang kelima, memantap dan memperkemaskan program silang budaya pelajar. Jadi sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dan budaya yang menjadi contoh kepada dunia luar,
Malaysia perlu terus mengekalkan identiti dan kelebihan ini untuk terus diwariskan kepada anak bangsa generasi masa depan. Jadi untuk memupuk perpaduan lebih awal di kalangan generasi muda, program silang budaya akan dilaksanakan bagi pelajar sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah vernacular dan sekolah agama. Jadi inilah 5 perkara yang ditawarkan, antara yang ditawarkan dalam reformasi pendidikan Pakatan Harapan. InsyaAllah esok 19 November 2022 kita sama-sama keluar untuk membuang undi. Selamat mengundi.